Belangkas ni kalau apa, yang betina ni pun nak tengok telur dia, tokek pun memang nak pada kuping, pada apa dia punya apa kuping telur dia. Kalau ada, maknanya telur Belangkas tu telur betina lah. Permintaan tu memang pada betina saja. Sediri Kecil, daerah yang tidak asing lagi kepada penggemar makanan hidupan laut. Terletak lebih 40 km dari Bandar Kota Tinggi Johor, kawasan ini menawarkan pelbagai aktiviti laut kepada penduduk maupun pelancong. Malah bagi yang mengemari aktiviti memancing, kawasan yang terletak di pinggir Laut Cina Selatan ini menjadi lubuk untuk mendapatkan hasil laut yang lumayan. Namun bagi nelayan tempatan, perairan Sedili tidak pernah mengecewakan mereka daripada tangkapan belangkas. Walaupun belangkas boleh didapati di kawasan pesisir pantai dan paya, di Sedili Kecil ia lebih mudah diperolehi di laut. Kebiasaannya, bagi nelayan di kawasan Johor Utara ini, belangkas lebih mudah ditangkap menggunakan jaring atau pukat yang dipasang memanjang di dasar laut. Faktor perairan yang dilimpahi rezeki belangkas turut mendorong ramai anak muda di kampung Sedili Kecil untuk mengabadikan diri sebagai nelayan sepenuh masa. Fazrin Muhammad antara golongan belia yang mendalami ilmu penangkapan belangkas. Tunjuk ajar daripada nelayan berpengalaman serta ilmu yang diturunkan oleh Allahyarham abangnya menjadikan anak jati kelahiran Johor ini lebih arif mengenai hidupan laut bercengkerang itu. Berusia 33 tahun, Fazrin juga mengakui teknik serta peralatan yang sesuai akan menentukan nasib tangkapan. Ketidaksempurnaan suatu jaring yang digunakan hanya akan membuang masa dan usaha seorang nelayan itu. Biasa kalau tak ada kerja tu, buat jaring lain pula lah. Macam jaring yang dah rosak tu, buatlah macam tetas jaring ke, ikat jaring baru ke, kan. Biasa memang macam tu je. Kadang belajar daripada sendiri pun ada. Sendiri macam, yalah dulu ikut arwah abang, tengok arwah abang macam mana kan, buat. Lepas tu, dia orang ajar. Lepas tu sendiri yang boleh fikir lah macam mana. Ya ada tolong, kadang dia tolong ikat itulah, ikat jaring. Macam kalau saya ni, saya tetas je. Tetas jaringnya, nanti ayah tolonglah ikat sikit. Setiap pagi, rutin harian Fazrin tidak berubah. Anak muda ini meluangkan masa selama 3 jam bagi membelek serta membetulkan jaring-jaring yang pernah digunakan selama ini. Kawasan rumah bapanya yang lapang memudahkan Fazrin untuk mengikat dan membentangkan jaring untuk dibaik pulih. Berpengalaman lebih 10 tahun, nelayan ini mendakwa setiap jaring yang digunakan mampu digitar semula peralatannya. Untuk tetas jaring tu untuk buat jaring lain lah. Untuk masuk pada jaring tu, untuk buat apa, dia nak tali dia. Tali, timah kan. Itu yang apa nak ke tetas tu. Jaring tu tak akan rosak. Kalau main atas lumpur saja tak akan rosak. Jangan dia main atas karang, atas batu apa, itu memang cepatlah habis. Bagi mengurangkan kos, setiap tali daripada jaring belangkas yang lama akan disambungkan kepada jaring yang baru. Proses ini mampu memakan masa selama 1 jam jika terus dilakukan tanpa henti. Ketika melakukan aktiviti ini, Fazrin akan dibantu oleh rakannya, Hafizi Zamri, bagi mempercepatkan proses membaik pulih jaring. Sampungan 8 jaring berasingan dikatakan antara proses yang paling rumit dan perlu ketelitian yang rapi dalam penyediaannya.
Memang benda tu kerja dia memang rumit sikit. Memang nak kena sabar banyaklah. Jangan kita ikutkan emosi semua kan. Memang tinggallah jaringnya. Kadang memang dah biasa kerja macam tu. Dah tak, bagi saya macam dah mudahlah, dah biasa. Persiapan demi persiapan dilakukan bagi mencari rezeki laut. Atas sokongan isterinya, anak muda yang baru melangsungkan perkahwinan ini sangat berdedikasi terhadap tugasannya. Mana? Walaupun masa yang lama dihabiskan bagi proses persediaan, isterinya tidak pernah mengeluh atau menghalang cita-citanya untuk terus menjadi pemburu belangkas. Malah rakan-rakan dan seluruh keluarganya sentiasa memberi dorongan dan tunjuk ajar. Bagi memudahkan proses tangkapan di laut, Fazrin memerlukan jaring belangkas sepanjang lebih 100 meter. Jeti yang terletak hampir 1 kilometer dari rumahnya memudahkan Fazrin dan rakan-rakan untuk memantau bot dan kelengkapan lain miliknya. Jeti seberang di kampung Sedili kecil ini dibina oleh keluarganya sejak 15 tahun lalu. Setiap enjin, jaring serta kelengkapan nelayan akan disimpan di sini. Bot bernilai RM4,000 ini dibeli daripada hasil titik peluhnya memburu belangkas. Sebagai pemburu belangkas, ramalan cuaca adalah sangat penting bagi memastikan usaha yang dilakukan tidak sia-sia. Manakala hasil belangkas pula dikatakan bergantung sepenuhnya kepada musim tertentu. Segi belangkas tu tengok pada bulan. Macam bulan ujung-ujung tahun tu musim angin kuat. Ada macam sebulan tu paling sikit lah 3-4 ribu lah. Paling sikit lah tu. Kalau dia nak bagi rezeki laut ni kita mana kita tahu kan. Kadang ada masa lebih, ada masa kurang. Tapi kadang ada kalau macam ujung-ujung tahun ni macam bulan 2 tu memang air dia. Air belangkas tu memang banyak lah. Dapatlah kalau sebulan tu 5-6 ribu. Misi memburu belangkas bermula seawal jam 8 pagi lagi. Kebiasaannya, Fazrin akan menuju ke kawasan dijangka mampu memberikan hasil belangkas yang lumayan untuk menerurkan jaring baharu. Sebelum memahami keadaan laut dan belangkas, anak ke-6 daripada 7 beradik ini mengaku terpaksa berguru dengan Allahyarham abangnya selama 2 tahun. Kini dia lebih yakin untuk memilih lokasi tangkapan belangkas walaupun hidupan laut itu hanya berada di dasar yang berlumpur. Keadaan laut yang bergelora dan beralun tidak mematahkan semangat Fazrin untuk meneruskan usahanya mencari belangkas atau lebih dikenali sebagai fosil hidup. Sauh diturunkan bagi memastikan bot miliknya tidak hanyut dan bendera kecil yang diletakkan sebagai tanda jaring yang dipasang. Sampai dekat laut je enjin yalah dia nak rosak tu kita tak boleh nak cakap lah kan. Kena angin macam gitu, lepas tu lagi pula dengan enjin tak hidup kan. Perasaan takut ada, semua ada. Tapi kadang kita kena sabar lah. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Kita betul ke enjin yang rosak tu, mana yang boleh betul, kita betul. Menurunkan jaring yang baharu sememangnya menjadi satu kepuasan kepada setiap pemburu belangkas.
Namun dalam kepuasan itu, terdapat satu harapan yang tinggi untuk menjerat sebanyak mungkin hasil tangkapan dalam tempoh 2 hingga 3 hari. Jaring baru akan dibiarkan di laut sebelum diangkat untuk mendapatkan hasilnya. Bagi Fazrin, menjaring belangkas adalah lebih mudah. Walaupun terjerat pada jaring, ia masih mampu hidup tanpa memerlukan makanan. Di lokasi lain, nelayan muda ini mula menaikkan jaring yang telah diturunkan ke dasar laut sejak 3 hari lalu. Proses menaikkan jaring belangkas mampu mengambil masa hingga 20 minit sebelum diturunkan semula di tempat yang sama. Setiap belangkas yang ditangkap akan diperiksa jantinanya terlebih dahulu. Namun bagi nelayan yang mahir, sekilas pandang pada saiz belangkas, mereka sudah boleh menentukan jantinanya. Kebiasaannya, setiap belangkas jantan adalah lebih kecil berbanding betina. Bagi yang bersaiz kecil dan jantan, kebiasaannya ia akan dilepaskan semula. Belangkas ni kalau apa, yang betina ni pun nak tengok telur dia, tokek pun memang nak pada kuping, pada apa dia punya apa kuping telur dia. Kalau ada, maknanya telur belangkas tu telur betina lah. Permintaan tu memang pada betina saja. Setiap hasil laut akan dibawa pulang dan diperiksa dengan teliti sebelum diedar kepada peraih. Harga setiap belangkas boleh mencecah sehingga RM15 bergantung kepada kualiti telur di dalam cengkerang belangkas betina. Walaupun telah berjaya menangkap beberapa ekor belangkas betina, Fazrin masih belum mampu menarik nafas lega. Rezekinya tetap bergantung pada penilaian peraih di Tanjung Sedili. Saya memang dah ada tokek jugalah. Tokek yang ambil belangkas tu dekat Tanjung Sedili. Memang kalau ni pun lepas balik laut apa semua, saya terus pergi hantar belangkasnya. Naik kereta, kadang-kadang naik motor. Kalau tengok kalau banyak naik kereta lah. Lepas tu, lepas sampai jumpa tokek tu, nanti balik semua baru rehat tidur. Baru rehat lah. Belangkas mampu membesar sehingga 50 cm, termasuk ekor dengan kelebaran cengkerang sehingga 26 cm. Selain dijadikan masakan, belangkas juga amat popular di kalangan kaki pancing di laut. Ini kerana keupayaannya dijadikan umpan dan berkesan untuk menarik perhatian ikan yang lain. Jam 3 petang, Fazrin dan rakannya Hafizi meneruskan perjalanan mereka ke Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Tanjung Sedili. Kompleks perikanan LKIM Sedili ini antara lokasi tumpuan para nelayan untuk menjual hasil laut mereka kepada peraih. Harga bagi setiap hasil terutamanya belangkas bergantung kepada keadaan hasil tangkapan ini dan mengikut harga pasaran semasa. Ia juga berdasarkan permintaan peniaga kedai makan yang menjual masakan belangkas di sekitar negeri Johor. Di lokasi ini juga, ramai para peniaga akan berkumpul sejak awal pagi untuk mendapatkan bekalan laut yang segar. Ini ada telur Beroperasi seawal jam 6 pagi hingga 5 petang setiap hari, Fazrin antara nelayan yang berkunjung ke sini untuk berurus niaga dengan peraih yang sama. Belangkas musim PKP ni memang harga terhad lah. Harga bayar berapa sekarang? Kita kena ikut perkembangan lah. Kita kata kita bayar 15 yang ini. Kalau tinggi pun boleh bayar 10. Mulanya dahulu, belangkas dianggap tidak bernilai, namun kini menjadi rebutan peraih dan nelayan. Semakin hari, permintaannya meningkat berikutan mulanya industri ekspor belangkas ke luar negara. Manakala lebih banyak kedai makan berasaskan belangkas mula tumbuh bukan sahaja di Johor, malah di negeri-negeri lain.
Rezeki Belangkas dilihat menjadi sumber pendapatan bagi ramai pihak. Secara tidak langsung, golongan muda mula menjadikan nelayan sebagai kerjaya turun-temurun daripada bapa dan keluarga mereka yang lain. Di Sedili, para nelayan dipandang tinggi dan dihormati kerana ketekunan dan kerajinan mereka mendapatkan rezeki laut.